Okay, now. First, I want to show you my ULearn. Okay, inside my ULearn, there is 2 things that I put this week in assessment folder. Okay, in assessment folder ni, kalau kamu nampak kat sini, okay, saya dah bagi tahu dah kat sini, quiz 1 consists of 5%, quiz 2 5%, then our assignment will be 15%. Okay, assignment 2 also 15% midterm, 30%, and our final exam will be 30%. Okay, so now on this Thursday, we will have our quiz 1. Okay, quiz 1 here. The duration 20 minutes only, but I open it from 2 p.m. until 10 p.m. because I know for those who live in Malacca, it's public holiday for this day, Thursday. Okay, but you have to answer this quiz between this 2 p.m. until 10 p.m. Maksudnya 2 sampai 10, but there is 20 minutes only. Okay, try to answer by your own. Maksudnya jangan maksudnya sila percaya dengan diri sendiri, jangan nak saya tahu dia punya student punya trick ni kadang okay kau jawab dulu, nanti after berapa minit tolong kawan pula. Tak perlu sebab itu bukan amal jariah namanya. Yang tu kita akan berkongsi nanti dekat, kita tak nak kan for those yang Muslim kan, kalau kita agama lain-lain pun kita nak jujur kan, betul tak? Jangan kita ada rasa macam mana nak dapat markah penuh apa semua. Kadang-kadang it's important to learn. Bila kita belajar, kita jawab sendiri, kita tahu yang kita tu faham ke tidak, so that you can prepare for your midterm. Kita tahu kita tak faham, but this quiz you can open your book, boleh refer. Jadi kita boleh refer dekat sini. Okay, so sekarang untuk ni ada berapa soalan? Ada soalan tadi tanya. Kita ada 15, maksudnya kita ada 15 soalan. 15 soalan dalam masa 20 minit. But most of the question you don't need to calculate. Maksudnya dia tak ada calculation pun, ada yang memang ayat betul. Sebab kalau kamu tengok kita punya discrete mathematics ni, first chapter, second chapter is about sentence, right? True or false, which is other than that we is truth table to how to know the statement is true. Okay, so okay Fitra, there is 15 soalan. Okay. Dan sekarang ni kita bermula, maksudnya bila kita belajar sekarang ni, try to trust yourself. Maksud saya ialah jangan bergantung dekat kawan. Trust yourself because itu maksudnya kebergantungan kamu kat diri kamu sendiri, sebab benda tu akan bawa kamu ke bila kamu intern nanti, there is no friend to help you. You have to find solution by yourself. Try to maksudnya kena cari solution. Kalau kita tak ada orang nak refer, kena berani untuk bertanya. That's how you success in your internship later. Maksudnya daripada quiz ni, even though dia nampak macam simple, kita nak markah penuh, betul tak? Tapi kita kena tahu, kita kena bergantung kat diri kita sendiri, percaya dengan kebolehan kita sendiri. Sebab saya nak bagi tahu ini ialah dia tak akan nampak sekarang, dia akan nampak masa kamu dah habis graduate nanti, even though your pointer is not maksudnya tak adalah maksudnya kalau kamu berusaha atas diri sendiri, pointer yang kamu dapat, nanti transkrip yang diploma untuk yang kamu dapat, dan bila kamu naik degree pun itu yang kamu dapat, dan InsyaAllah mudahlah untuk kamu bila masuk interview sebab kamu dah biasa, depends on yourself. Bila masuk dalam interview, bila kamu pergi kat luar, jumpa dengan orang macam mana, jadi kamu percaya diri kamu, kamu tak bergantung dekat orang lain dan kamu jujur. Jujur tu nak selalunya bila kita masuk interview, kita nampak from your face that you are honest person. Macam tu kita
boleh nampak the candidate punya attitude. Okay, biasakan jujur, jangan cuba nak bengkak-bengkok macam tu, cari macam mana nak dapat makan banyak, tak. Jangan jadi orang yang macam tu. Okey, di samping kita berjaya, kita pun bina sahsiah diri kita. Maksudnya kita jadi seorang yang jujur. Okey, sebab saya percaya 100% dekat student saya. Tapi kalau ada yang tak jujur macam tu, kita jumpa dekat sana nantilah. Macam mana, how, yelah kan, kita kan ada amalan baik, amalan ni kan macam mana dikira tu nanti kita jumpa. Tu saya takut sangat lah. Bila saya marking pun untuk student saya, kalau boleh saya nak adil untuk semua orang. Kalau saya naikkan markah untuk seorang ni, semua orang saya kena naikkan markah macam tu. So, I hope the same situation goes to you. Maksudnya, in order to, even though the simple quiz yang boleh bagi markah 5% pun, saya nak kamu jujur juga. Saya tak naklah buat macam borang, okay aku janji ke semua, tak. It depend on your kejujuran. Sekarang saya percaya. Okay, after that, tadi saya share tu, okay, finish with quiz. Okay, quiz, saya dah beritahu tak topik masuk ke topik apa? Okay, for your quiz masuk sampai function tau, sampai hari ni punya tutorial. Lecture 1 until lecture 4. Okay. Boleh? Okay. Dan seterusnya is your assignment. I'll put your assignment 1 inside dekat dalam Yula ni. Assessment, saya dah letak assignment 1 dekat sini, assignment 1. Nampak tak? Dia macam hang kejap. Okay, so this is the assignment 1. This is file. Saya tak save tadi. Okay, so kat situ ada soalan untuk assignment. Okay, in a group, at least there is 2 member in your group is to do this assignment. Okay. Saya rasa sekejap saya tunggu. Saya punya komputer ni macam hang. Sekejap ya. Okay. Okay, dengar tak yang tadi saya cakap tu? Okay, sekejap.
Okay, sorry. Dengar tak? Sorry tau. Dengar madam. Okay, so sekarang assignment tu saya dah letak assignment 1 at least 2% for your group. Lepas tu boleh campur lah between section 1 and group 1 and group 2. Okay, so dalam tu ialah soalan berkenaan algoritma. Nanti saya akan jelaskan sikit on recorded lecture. Besok punya lecture saya buat recorded version. Then I will describe a bit about your assignment 1. What you have to do in assignment 1. Okay. Can I proceed to your tutorial? Boleh tak kita pergi tutorial 4? Okay, this tutorial will be asked in your quiz 1. Okay, this tutorial 1, tutorial 2, tutorial 3 and tutorial 4. Okay, so here for problem 1. Okay, untuk problem 1 ni. Okay, problem 1. Okay, so this is the function punya soalan kan? Okay, for this. Okay. Define fx to x plus 5 show that f is both injective 1 to 1. Okay, so how can we show? Yang ni saya tak terangkan dekat dalam lecture kan? Betul tak? Okay, so untuk yang ini, okay. So yang ni macam mana kita nak tahu dia 1 to 1 injective if 1 to 1 Okay, so kalau kita nak buktikan dia 1 to 1 ialah kita kena buktikan maksudnya 1 to 1 relation, right? If there is one relation A to B, so kita kena buktikan yang dia ialah 1 ke 1. Okay, kalau kat sini X, dekat sini Y. Okay, contohnya macam ni kan. Kita ada Fx sama juga dengan 2X campur 5. Okay, how can we show this is injective? Cara dia macam ni. This is Fx. Kita kena buktikan dia ialah sama juga dengan Fy. Okay, apa yang kita kena buat ialah, okay, by using this equation, 2x campur 5 sama juga dengan, kat sini ialah, okay, untuk Fy, equation yang sama but the parameter is 2y, tukar parameter dia, 2y plus 5. Okay, rearrange this equation. Okay, macam mana untuk rearrange? Okay, ini akan jadi 2x sama juga dengan 2y campur 5 tolak 5. Nampak tak kat sini? Kita pindahkan 5 ke sebelah. Okay, dia akan jadi 2x sama juga dengan 2y. Betul tak? Okay, so kat sini 2x sama juga dengan 2y sama juga dengan 2y bahagi dengan 2. Okay, so we can eliminate this to get x is equal to y. So until you get this, x sama juga dengan y. So it proves that terbukti. This is injection. Injective 1 to 1. Okay. Understand? Is there any question? Any problem for problem 1? Boleh. Okay, so we move to problem 2. So how can we show this is bijection and find its inverse? Okay, bijection tu apa? Bijection ialah dia ada sifat injective, injection or injective, okay. And another one is surjective. Betul tak? Dia ada dua-dua ni. So it is bijection. Okay, so how can we show that this is bijection? Okay,
How can we show? Okay, so now kita akan buat macam ni. Macam kita cari dia punya inverse. Okay, so sekarang dekat sini okay, yang tadi tu kan, yang tadi injektif. Oh, yang tadi yang nombor 2 kita tak buat. Yang ni kita kena cari subjektif, sorry. Tadi yang saya buktikan tadi tu injektif saja. So subjektif kat sini, how can we prove this is subjektif yang ni? Okay, this is macam mana kita provekan dia. Dia ialah fx sama juga dengan y. Okay, this is fx sama juga dengan y. So fx kita ni apa? Fx kita ni ialah 2x campur 5. Kita gantikan fx ni dengan 2x campur 5 dan dia ialah sama juga dengan y. So rearrange this equation to get x as a perkara rumus. Okay, so sekarang when we rearrange this, we get y tolak 5 bahagi 2. Dapat daripada sini ke sini. Ke bawah ni dapat Okay, so kalau tak tahu boleh saya terangkan balik. So harap semua faham Okay, so back to our injektif tadi, macam mana kita buktikan injektif. Lepas kita dapat yang ni kita dah dapat ni. So sekarang subjektif ialah apa? So kita buat macam ni. This is fx sama juga dengan masukkan x kita ni. X yang kita dah dapat ni. Okay, so kita masukkan tu. Kita akan buat f. Okay. Our x now is y tolak 5 bahagi 2. Dia ialah y tolak 5 bahagi 2. Okay, so sekarang daripada sini, cuba gantikan dia ke dalam equation ni. Dia ialah apa? F y tolak 5 bahagi 2 ialah dekat dalam ni, gantikan dia sebagai x tu. Which is dia akan jadi 2. Dalam ni ialah y tolak 5 bahagi 2 tambah 5. Okey. So sekarang untuk yang ni kita akan dapat apa? Ni 2 boleh hapus. So kat sini ialah y tolak 5 tambah 5. So sampai kita dapat fx sama juga dengan y. Macam awal-awal ni. Okey, kita dapat fx sama juga dengan y. Akhirnya, so it is surjektif punya sifat. Okey. So, ini macam mana nak buktikan dia ialah surjektif. Just now, yang injektif tadi tu kita kena buktikan fx sama juga dengan fy. Okey, last kali kita buat sampai kita dapat dia x sama juga dengan y. Ini untuk buktikan dia ialah injektif. Okay, so another one, how to prove that this is surjektif ialah by using this. Menggunakan yang ni. Fx sama juga dengan y. Lepas tu masukkan equation kita, jadikan x sebagai perkara rumus dan dapatkan this equation, gantikan our x ni dekat dengan nilai yang x sebagai perkara rumus ni ke dalam dan masukkan dalam equation asal, gantikan dekat tempat x tu. So semua yang dalam ni gantikan dekat tempat x. Okey, campur 5, so kita dapat y. Okey, nak tahu faham ke tidak? Cuba buat problem 2. Problem 2, buktikan dia bijection. How can we prove this is bijection? Bijection nak buktikan dia tak ada cara unless you do the injektif punya proof. Just now, macam saya buat tadi, injektif punya proof. Which is kita dapat last kali x sama juga dengan y. And another one is surjektif punya proof. By using what? Fx is equal to y tadi tu. Gantikan equation. Cuba cari yang ni. Untuk yang kedua ni. Dapat tak?
Kalau nak buktikan dia bijection, first kena buktikan dia injection dulu dan surjection. Okey, kalau nak buktikan dia injection, jadikan persamaan ni jadi fx sama juga dengan fy. Okey, samakan kiri dengan kanan, which is 5x campur 8 sama juga dengan 5y campur 8. Okay, rearrange this equation, we get 5x sama juga dengan 5y. Okay, bagi yang tak nampak macam mana dapat 5x 5y ni, saya letak 8 sebelah. 8 tolak 8 is 0. Okay, so now we get x is equal to y. So this proof that this is injective function. Otherwise, okay. Okay. Okay tak? Dengar tak suara saya? Dengar. Ini kita nak buktikan pula dia surjektif. Okay, first nak buktikan dia surjektif macam mana tadi? Maksudnya kat sini fx samakan dengan y. Okay, so sekarang fx kita apa? 5x campur 8 sama juga dengan y. So we have to make the x as a perkara rumus, then it is y minus 8 divided by 5. Then put the fx again here with all this semua ni, which is y tolak 8 bahagi 5, then put it back inside this. Okay, sebab ada kadang-kadang dia tak dapat sebab dia bukan fungsi surjektif. Okay, so sekarang ini akan jadi apa? Fx sama juga dengan 5 kali, ini apa tadi? Y tolak 8 bahagi 5. Okay, kat sini campur 8. Okay, so here we solve this equation, then we get what? Fx is equal to y tolak 8 tambah 8 akan dapat y. So this is surjective also. So you prove this injective and then you prove this becomes surjective. So this function is bijective, bijection. Okay. Selesai benda tu? Harap clear. Okay, so now we want to find its inverse. Sebenarnya inverse dia kita dah dapat tadi masa kita cari x sebagai perkara rumus tu, betul tak? So kita dapat f inverse dia berapa bila kita cari yang tadi tu, surjektif tu? Sama dengan berapa? Berapa kat sini? Inverse? X tolak 8 bahagi 5. Yang ni saya nak kena tunjuk ke inverse function ni? Yang tadi tu. Kan? Bila kita cari f, x sama juga dengan y. Okey, gantikan 5. X campur 8 sama juga dengan y. Okey, lepas tu jadikan x sebagai perkara rumus. Dia ialah berapa? Dia ialah y tolak 8 bahagi 5. Okay, so here f inverse dia ialah x tolak 8 bahagi 5. So, selesai. This is the inverse function for this. Okay, so now problem 3 is also to find the inverse function and state its domain. Okay, yang ni saya tak tunjuk lah sebab kamu dah tahu dah. Last time masa calculus pun dah cari inverse, right? Tapi ada nombor 3 ni ada problem sikit. Betul tak? Siapa yang jawab soalan ni? Dia akan nampak. Okay, for problem 1 ni, inverse dia berapa? Problem 1 saya bagi jawapan akhir. F inverse dia dapat apa? F inverse dia ialah apa?
bila kita jadikan X sebagai perkara rumus tadi, kita guna ni. X sama juga dengan Y. Gantikan semua ni sebagai X, lepas tu jadikan X sebagai perkara rumus je. X sama juga dengan apa? So kita akan dapat apa kat sini? Berapa? F inverse dia siapa dah buat? Boleh buat dengan pantas pun benda ni, betul tak? Dia X lebih besar sama dengan kosong. Bila X lebih besar sama juga dengan kosong, yang ni. Okey, untuk soalan ni, dia bagi domain dia X lebih besar sama juga dengan kosong. Maksudnya dekat sini, dia ialah, kalau macam ni kan, equation ni, kalau X kuasa 2 tambah 1 dia ke atas kan, X kuasa 2 tambah 1 this is 1. Okey, so sekarang ni ialah fungsi kuadratik. Tetapi sekarang kita consider X lebih besar sama juga dengan kosong saja. Kenapa kita consider sebelah saja? Sini ialah 1. Ni ialah 1 kan. Okey, ni sebelah saja. Lebih besar sama juga dengan kosong. Kenapa? Sebab bila kita nak cari inverse, ni kita nak cari inverse, just now fungsi dia tu macam ni kan. Just now fungsi dia ialah fungsi kuadratik. Yang ni. Yang ni bila dia kuadratik, it is not 1 to 1. So kita tak boleh cari dia punya inverse. So sebab itu dia letak syarat ni. X lebih besar sama dengan kosong. Okay. So it is become 1 to 1 now. Okay. So now we can find it inverse. Sebab kena ingat bahawa inverse function ialah fungsi yang hanya 1 ke 1 saja. Kalau dia many to 1 is not, we can't find it inverse. Tak boleh cari dia punya inverse. Okay. So kat sini F inverse dia ialah apa? F inverse dia ialah Y ialah X tolak 1 bukan Y. Okey. Sebab tak ada soalan, saya rasa kamu tahu dia nak cari inverse. Okay, so now what is the domain for this? Domain dia apa? Domain dia X lebih ialah besar yang daripada unsur 1. dalam ni. X lebih besar daripada 1 is including 1, right? Yes. Okay. Okay, maksudnya kita cari ni macam dulu saya ajar kena lebih besar sama juga dengan kosong yang dalam ni. So kita dapat benda ni as a domain. Okay. So for number 2, now we move to number 2. Okay, yang ni kita dapat F inverse dia apa? Saya terus pergi jawapan saja. F inverse dia Square root ialah X sebab plus saya 1. Okay, square root X plus 1. Okay, so square root X plus 1 ni domain dia apa? Domain dia. X lebih besar sama dengan atau kosong. Oh, okay. X lebih besar sama juga dengan kosong. Between 0 until infinity, right? Okay, termasuk kosong because of this. Dia tak boleh negative number. Jadi kita letak negative is makes error, right? Is undefined. Okay, this is the domain. Okay, for number 3. Okay, yang ni dapat tak? Madam. Madam, for number 1, can we write the domain X is element of whole number? X is element of whole number. No, because of it's contain 1.5, 1. Right? Whole number is not contain the point form, right? Yes, madam. So because of that, we can't write it as a whole number. So whether you put it as between 1 until infinity, this is beta, or ataupun you put it as 1 x infinity ataupun x lebih besar sama dengan 1 pun boleh juga. Ada 3 cara. Oh, okay, madam. Thank you. Welcome. Same goes to number 2.
Kan sama ada kita tak kosong ke infinity ataupun kosong antara x kosong ke infinity ataupun x lebih besar sama dengan kosong. Okay, for number 3. Untuk nombor 3 ni macam mana kita nak cari dia punya inverse? Dapat cari tak? Siapa dapat cari yang ni? Inverse dia. Sekarang ni untuk yang ni kita cari dia, kalau kita buat nak carikan sebagai x sebagai perkara rumus kan, yang ni bila kita kembangkan dapat apa? Kita kembangkan kita dapat x kuasa 2 tolak 6x campur 8. Okay, so sekarang dapat tak cari dia punya inverse kat sini? Sebab kita ada 2 ni, x kuasa 2 tolak 6x. Siapa dapat cari dia punya inverse? Okay, untuk yang ni, untuk cari dia punya inverse, okay, kita kena consider x lebih besar sama juga dengan 3. Okay, so now untuk case ni, kita kena cari guna rumusnya ni. Negatif b tambah tolak, ni ingat rumus ni. B kuasa 2 tolak 4 AC divided by 2A. 2A. Okay, ingat tak rumus ni? Rumus kita nak cari punca. Actually in your calculator tu, dia punya function macam mana nak cari punca dua-dua tu, dia masukkan yang ni lah. Yang kamu masukkan A ialah 1, betul tak? Bila kita nak cari punca, betul tak? A ialah 1, B ialah negatif 6 and C ialah 8, betul tak? Bila kamu nak cari X sama juga dengan berapa, lagi satu X sama juga dengan berapa tu kan, you have to put A, B, C, right? So inside that, back end punya function dekat dia punya program tu, orang tu dia buat macam ni lah, dia guna B, A, B, C tu. You have to put A, B, C inside this formula. Okay, so untuk yang ni, kalau kita nak masukkan sini formula ni, but first we have to consider ni mesti kosong. Bila kita nak cari punca, right? Bila y sama juga dengan kosong, okay, so yang ni akan jadi apa? X kuasa 2 tolak 6x campur 8 tolak y. Okay, but here your C is not 8 saja, but your C is 8 tolak Y. Okay, how can we put inside this rumus? Dia akan jadi apa rumus ni? Negatif B ialah negatif 6, right? Negatif B ialah negatif 6. Sebab rumus ni memang ada negatif B. Kamu pernah nampak tak rumus ni? Saya nak tanya. Nak cari punca ni. Pernah nampak tak rumus ni? Masa SPM level ada nampak tak negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC bagi 2A ni? Pernah madam. Tapi saya rasa kalau orang tu dia ambil Mac Modern ada nampak tak rumus ni? Ini topik dalam matematik moden ke Maths Saya lupa. Tapi tak apa, kita belajar macam mana nak masukkan dalam tu. Okey, so dia ialah tambah tolak. Okey, sekarang ni ialah B kuasa 2 tolak 4AC. Maksudnya B kuasa 2 ialah negatif 6 kuasa 2 tolak 4. A yang mana? A ialah depan ni kan? Kalau kita letak dekat dalam kalkulator kita. A ialah 1. And our C ialah 8 tolak Y. Okay. So, semua ni bahagi dengan 2A. Okay, apa tadi? Kat sini sebelum ni kena ada punca kuasa. Okay. So, sekarang yang ni dia akan dapat 2 value tau nanti. Kita ada macam ni lah. Kita cari X sama dengan berapa, X sama dengan berapa. Please solve this yang bawah ni. Nanti kamu akan dapat apa? X yang pertama ialah, okey, selesaikan ni. Negatif 6 bagi 2A ni nanti kita akan dapat 3 tau. Negatif 6 akan dapat positif, dia akan dapat 3.
Satu ialah tambah, dia akan dapat Y tambah 1 punca. Okey. Ni yang pertama dan lagi satu kita akan dapat X sama juga dengan 3 tolak Y tambah 1 punca. 1, 2. Dua solution sebab tambah tolak ni. Okey. So, faham tak macam mana daripada bawah ni jadi yang dua jawapan ni? Rearrange yang dalam ni. Nak kena tunjuk ke? Tunjuk, Dalam. madam. Okey, kejap ya. Nak kena tunjuk, nak kena padam ni. Tak cukup papannya. Okey, saya padam ya. Tambah tolak ni. Nanti saya record juga. Nanti boleh tengok dekat. Okey, so sekarang dekat sini yang ni. Okey, macam mana saya dapat Y tambah 1 tu? Dia ialah macam ni. Okey, here. Malas nak tulis balik. Saya padam. Okey, so kat sini kan, yang kan negatif 6, okey dia akan dapat berapa? Dia akan dapat 6. Ni kan 6. Tapi dalam ni kita akan dapat, okey tambah, tolak, punca, kuasa. Okey, negatif 6 kuasa 2 is 36, right? Akan dapat positif, tolak dengan, okey 4 kali 8, 32 kan? Okey, tolak tambah akan dapat, tolak akan dapat tambah, right? Tambah 4 kali dengan Y akan dapat 4Y. Okey, sampai sini okey. Maksudnya saya kembangkan ni. Okey, boleh tak? Okey, dekat sini Boleh. bahagi dengan 2. Okey, A ni kita dah boleh ganti dah. A kita just now is 1, right? So dia ialah 2 sajalah. A ialah 1. Okey, jadi kat sini kita boleh, yang ni dah boleh settle dah. Sebab ni kat luar kan 6 ni, so it become 3. Okay, so kita dah dapat dah 3 yang kat depan ni, so kita dah dapat. Okay, but inside this. Okay, yang dalam ni 36 tolak 32 dapat berapa? Saya padam je lah kat sini, tak payah buat equation baru. Dapat berapa? 36 tolak 32 ialah 4, right? 4 tambah 4Y, betul tak? Okay, so ini panjang sangat ni. Okay, 4 tambah 4Y. Kat sini ialah apa? 4 tambah 4Y. Okay, so 4 tambah 4Y ni dia ialah apa? Okay, so yang ni dah boleh padam. Okay, macam mana saya dapat Y tambah 1 ni? Kita tengok set punya formula lah. Iaitu kat sini 4 ni kan kita boleh letakkan dia kat luar kan. Dia 3 tambah tolak. Dia ialah 4. Dalam ni ialah apa? 1 tambah Y kan? Saya faktorkan dia. Dia ialah punca, betul? Betul tak? 4 kan? Okey, sampai situ okey. 4. Okey. Saya rasa jawapan akhir ni macam salah lah. Okey, so sekarang dekat sini ialah apa? 3. Ni ialah 4. Dia ialah tambah tolak. Dia ialah, kalau macam ni dia akan jadi 4 punca. Okey. Just now yang 2 ni kita tak boleh buang sebab dalam ni sini ada 2 lagi. Yang ni belum. Saya salah. Kat sini belum lagi boleh buang. So kat sini still ada 2. So still ada 2 Okay, so kat sini dia ialah apa? Tambah tolak, kat sini ialah punca juga. 1 campur 2Y per 2. Okay, this is 6 again. 6, it's not 3 yet. It's 6. Okay, faham tak apa yang saya buat ni? Boleh tak? Okey, kenapa saya buat pecahkan ni? Ni ialah apa?
kalau punca kuasa 8 sama juga dengan sama juga dengan 4, punca 4 kali dengan punca 2. Dia sama. Kalau tak ni boleh tekan calculator. This is the property of set, which is punca 8 sama juga punca 4 kali punca 2. So kat sini yang ni yang saya buat ni, saya faktorkan dia keluar, so dia ialah punca 4 punca 2. So kat sini yang ni dia akan jadi punca 4 tu akan jadi apa? Akan jadi 2. Okay. So kat luar ni ada 2, kat dalam ni okay. So this is tambah tolak. Okay. So daripada situ, so baru boleh kita faktorkan keluar, faktorkan yang bawah ni. Iaitu dia akan jadi apa? Okay, yang dalam ni akan jadi 1, yang kat luar ni akan jadi 3, ni akan jadi 1, yang ni akan jadi 3. Semua ni kita faktor 2. Macam tu. Baru boleh potong 2. Okey, dalamnya tinggal yang ni lah. So itulah sebabnya yang ni 2 ni. Sebab dia 1 tambah 1 tolak. Okey, this is y tambah 1 sama dengan juga 1 tambah y punca ni. Okey, sampai sini okey. Boleh. So, sekarang because of our domain yang ni, kita consider yang lebih besar daripada 3 je, yang positif side je. Jadi, dia punya untuk inverse tu kita ambil yang ni saja. Yang ni kita tak ambil pakai sebab kita consider one part je. Sebab dia akan dapat 2 jawapan kan? So, jawapan ni je kita ambil because of we consider x is greater than or equal to 3. So, untuk yang ni, jawapan dia ialah, okey, untuk yang ni jawapan dia ialah apa? Jawapan dia untuk G inverse dia, G inverse, just now kita ambil yang positive side je. X sama juga dengan 3 tambah punca X tambah 1. Okay, this is the inverse for number 3. Okay, so sekarang untuk yang ni, dia punya domain apa? Domain. Like previously, yang unsur dalam punca ni mesti lebih besar sama dengan kosong. So sekarang domain dia akan jadi from -1 until infinity. Sehingga infinity. Okay, this is the domain for number 3. Kalau rasa tak faham, nanti tengok balik recorded version or tengok yang section group lagi satu punya penerangan. Mana tahu group tu saya terangkan nampak clear sikit ke. Okay, ya. Nanti saya letak recorded version dekat dalam bulan. Okay, so for number 4, inverse dia apa? Inverse dia ialah H inverse, kamu boleh cari sendiri. Nanti jawapan akhir dia ialah 2 tambah 3 X per X. And the domain ialah apa? Domain dia tak boleh sama. Domain dia, just now domain dia yang ni, X tak boleh sama dengan kosong. Okay, yang tadi tu X sama juga dengan 2 tambah 3x per x. Hopefully understand lah ya. Saya pun tak tahu macam mana nak. Okay, yang ni sebab dia kamu dah pernah belajar kan inverse. So saya laju je lah untuk inverse just now yang nombor 3 tu je tadi. Saya harap kamu faham. Okay, yang ni ialah apa dia punya inverse. Inverse dia ialah 2x tambah 2 per x tolak 1. So the domain is what? Domain dia ialah x tak boleh sama dengan negatif 1. Okey, untuk yang ni cari inverse dulu. Lepas tu kita tahu yang bawah ni tak boleh sama dengan kosong. So sebab itulah saya dapat yang ni. Okey, so for problem 4. Show dia ialah 1 to 1. Lepas tu cari F inverse. Lepas tu cari G composite F. Okey, untuk yang ni pun saya rasa untuk dia cari 1 to 1 tadi apa? Kita kena buktikan F. Buat yang ni saya tak tunjuk. Fx sama juga dengan Fy. Lepas tu kena rearrange equation tu until you get X sama juga dengan Y. Cari untuk F ni.
Ada soalan? Okey. So sekarang F inverse dia F inverse dia boleh dapat tak ni? F inverse dia nanti ialah apa? F inverse dia ialah cari ni jawapan akhir dia F inverse dia ialah jawapan akhir dia ialah X campur 5/2 punca kuasa tolak 3. Okey. So nak cari yang ni pula G composite F tu nanti cari, sila tengok nota. Nanti G composite F dia dapat X campur 3. This is the final answer for G composite F. Okay. So for problem 5. Okay. Cari F composite G. Yang ni pun kamu dah boleh tengok balik nota kat kelas kamu. Macam mana nak cari composite, masukkan G ke dalam F. So lepas tu nanti kamu dapat jawapan dia ialah 2 tolak, siapa yang memang tak tahu, rasa macam dah tak boleh ingat dah calculus dulu, sila bagi tahu saya. Mungkin lepas ni kita buka Webex buat one to one. Okey, 2 tolak 3x kuasa 3. This is the final answer. Cuba buat dulu. Kalau tak dapat, maklumkan saya. Kita buat one to one nanti. Okey, F composite G, lepas dapat jawapan ni, cari inverse dia pula. Nanti kamu akan dapat inverse dia ialah jawapan akhir dia ialah negatif punca kuasa 3, ni 3 X tolak 2 bahagi 3. Okay, please do this tutorial in order to make sure that you already ready for tomorrow quiz. Okay. So finish with tutorial 2, tutorial 5. Tutorial 4. Okay, so for tomorrow I will record the lecture, then I'll open the attendance until next week lah. Saya attendance tu, jadi boleh tengok bila-bila. Tak sempat besok pun boleh tengok lagi weekend untuk lecture. So any question? Ada soalan tak? So sekarang Tadi madam. tak ada. Okay, so sekarang kita punya attendance pun 18 orang ya. Ramai tak ada lagi terus tak bangun. Tak tahu. So, kita ada masa lagi ni sebelum sampai pukul 11 untuk next punya session. Kalau tu, I will open my Webex again, then I will entertain you how to solve the particular question yang kamu tak faham. Okay, so until this sekarang ni, so tamatlah kita punya tutorial 5. Okay, selamat jawab quiz besok dan tengok saya punya recorded lecture. Besok tak ada lecture online. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Good luck. Thank you, madam. Thank you.